Kek TV KPM. Okey, kita sambung. Okey, kita pergi kepada soalan contoh yang berkaitan dengan sistem kawalan manual. Baik. Okey, kalau kita nampak dekat sini, berikut adalah penyataan langkah kerja menguji pelindung beban lampau. Okey, bagi penyaman udara pisah yang tidak mengikut urutan. Okey, jadi dekat sini, kalau kita nampak dekat sini, kita terus ada kuncinya adalah langkah kerja pengujian. Saya dah bagi tahu tentang murid-murid dah belajar tentang pengujian. Jadi dekat sini tak ada masalah untuk murid menjawab. Okey. Jadi dekat sini ada A, B, C, D dan E. Jadi murid-murid perlu menyusun langkah yang pertama sehinggalah terakhir. Okey, jadi dekat sini saya nak murid bantu saya untuk jawab soalan. Boleh ke? Boleh, cikgu. Okey, ada yang volunteer jawapan? Ada sesiapa nak cuba untuk menjawab soalan contoh ini? Kalau ada boleh angkat tangan. Jawapan untuk langkah 1. Okey, untuk memulakan pengujian. Ya. Ke nak saya sebut nama? Oh, tak ada ya. Cikgu, silakan. Mifzal. Okey, Mifzal, bagus. Okey, silakan. Langkah pertama. Jawapannya E, cikgu. Ui, terus. Bacalah dulu A, B, C, D itu apa, baca. Yop? Ata. Okey. Sorry. Nervous. Jangan nervous. Okey. Melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity menggunakan pintar penguji. Pena ujian. Pena ujian. Pena ujian. Okey, betul. Okey, jawapan yang pertama adalah E. Betul, Mifzal. Okey, jadi dekat sini, macam saya kata, ingat balik jarum penunjuk kedudukan infinity. Itu adalah langkah yang pertama. Bila murid dapat ingat yang tu, mesti murid dapat menjawab langkah yang pertama. Seterusnya, langkah yang kedua, nak saya sebut nama ke? Bolehlah, cikgu. Bolehlah kan? Askor. Silakan, Askor. Jawapannya melaraskan suis pilihan meter pelbagai pada kedudukan ohm. Jadi jawapannya okey, betul. Jawapan dia adalah A. Okey, melaraskan suis pilihan meter pelbagai pada kedudukan ohm. Jadi macam saya kata tadi, kata kuncinya adalah suis pilihan kedudukan ohm. Okey. Langkah yang ketiga, boleh ke saya nak minta Solihin? Okey, sila Solihin. Menyentuh kedua-dua probe meter pelbagai dan membuat pelarasan sifar. Okey, jadi jawapannya adalah C. Okey, betul. Pandai. Okey, menyentuh kedua-dua probe meter pelbagai dan membuat pelarasan sifar. Okey, jadi dekat sini ingat perkataan sentuh kedua-dua probe jarum sifar 0 ohm. Okey, seterusnya langkah yang keempat. Nak Iskandar boleh? Silakan, Iskandar. Menyentuh probe meter pelbagai pada terminal beban lampau B0. Okey, betul. Okey, seterusnya jarum bersedia untuk lakukan pengujian. Okey, akhir sekali siapa nak bagi jawapan? Okey, Askor. Mematikan jarum penunjuk untuk menentukan pelindungan beban lampau rosak atau tidak. Okey, betul. D jawapannya cikgu. Okey, betul. D jawapan dia. Okey, jadi dekat sini murid-murid mesti mengingati semua kata-kata kunci yang telah saya berikan. Okey, automatik murid akan dapat menjawab soalan. Okey, tapi Akmal, contoh ya, saya bagi jawapan kedudukan A dan E cuma tukar tempat. Okey, dekat sini kalau kita nampak melaraskan suis pilihan meter pelbagai pada kedudukan ohm. Okey, kita buat dulu yang tu, kemudian baru kita melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan ohm menggunakan pena ujian. Berdosa ke tidak? Hui. Takut je nak jawab soalan tu, cikgu. Dosa ke tak? Maksud saya boleh ke tidak? Okey. Mungkin kita tanya kepada Iskandar, boleh ke tak? Iskandar. Iskandar boleh ke Iskandar? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Biar saya terangkanlah kenapa kan. Sebab apa, Iskandar? Biar saya terangkan. Okey. Dia sama juga macam contohlah saya bagi perumpamaan. Kita nak buat ayam masak kicap. Sedap kan? Okey, kita kena potong bawang merah, bawang putih, halia kan? Okey. Tapi kalau saya nak potong halia dulu, berdosakah? Tak, cikgu. Tidak. Kalau saya nak potong bawang merah dulu?
pun tidak ada masalah. Sebabnya nanti kita akan masukkan dalam kuali kan. Betul, kita nak tumis. Jadi ini pun sama. Maknanya persediaan untuk melakukan pengujian. Jadi tak ada masalah sama ada A ataupun E. Okey. Jadi cuma yang belakang tu mesti kena ikut prosedur lah. C, B dan juga D. Baik cikgu, saya nak tanyalah kan mungkin ada murid yang terlebih rajin yang mana kalau dia kat situ hanya letakkan E, A, C, B dan D, tapi ada murid yang terlebih rajin dia meletakkan E, dia terus E itu apa, A itu apa, B itu apa, boleh ke cikgu kalau mereka nak berikan jawapan sedemikian? Okey. Berbalik kepada arahan soalan, kalau nampak dekat sini, urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E dalam ruang jawapan. Jadi dekat sini ini adalah ruang jawapan yang telah disediakan. Jadi jika murid menjawab di luar kawasan, itu maknanya mungkin murid akan kehilangan markah. Sayanglah 5 markah. Okey. Baik. Okey, seterus ya. Silakan cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ini pula soalan berikut adalah penyataan kerja menguji kefungsian fuse cartridge. Okey, sama macam saya kata tadi daripada A nak ke B. Okey, menggunakan meter pelbagai. Tandakan right bagi penyataan kerja yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam petak yang disediakan. Okey. Jadi kita baca dekat penyataan. Okey, bila dapat soalan macam ni, murid-murid mesti baca setiap penyataan dengan berhati-hati. Okey. So kalau kita nampak dekat sini yang pertama sekali melaras suis pilihan pada kedudukan DCV. Okey, siapa nak bagi jawapan betul ke salah? Okey. Ada sesiapa? Alright, silakan. Okey, Solihin. Salah cikgu. Okey, salah. Okey, betul sebenarnya jawapan tu. Tapi kenapa salah? Sebab dia dekat di Dekat suis pilihan dia dekat yang dia punya apa? Dekat DCV tu masa awak Solihin. Dekat DCV tu kan. DCV tu untuk ukur apa sebenarnya? Ukur? Tak apa. Kalau salah pun tak apa, kita belajar. bateri. Untuk ukur bateri, betul. Terbaik, Solihin. DCV adalah direct current voltan ataupun voltan arus terus. Memang pengukuran untuk ukur bateri contohnya. Okey, bagus Solihin. Seterusnya. Alright. Terima kasih Solihin. Okey, terima kasih Solihin. Meletakkan prop merah pada terminal positif dan prop hitam pada terminal negatif. Okey, siapa boleh bagi tahu jawapan? Okey. Mungkin Asko boleh jawab soalan ni, boleh ke Asko? Okey. Boleh. Jawapannya? Silakan. Salah. Okey, jawapan dia adalah salah, betul. Tapi kenapa ya? Kenapa salah? Sebab? Prop terminal positif dengan terminal negatif tu dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan? Current. Current, betul. Okey. Pengukuran apa tu? Bateri. Bateri. Okey. Bateri kan ada dua terminal, positif dengan negatif. Jadi prop tu mesti kena sentuh prop merah, mesti sentuh positif, prop hitam mesti sentuh negatif. Okey. Yang ketiga, melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm dengan menyentuhkan kedua-dua prop. Jawapan betul ke salah? Siapa nak jawab? Okey, Afiq Iskandar. Betul juga jawapan saya. Okey, jawapan dia adalah betul. Okey, sebab tadi saya kata jarum penunjuk kedudukan 0 ohm, kata kunci. Okey, bagus Iskandar. Okey, seterusnya meletakkan kedua-dua prop pada setiap hujung fuse cartridge. Okey. Okey, Mizal. Betul cikgu. Okey, betul. Okey, sebab sentuh kedua-dua prop setiap hujung fuse cartridge apabila kita nak lakukan pengujian. Okey. Akhir sekali, jika bacaan 0 ohm, maka fuse cartridge adalah dalam keadaan baik, manakala tiada bacaan menunjukkan fuse cartridge dalam keadaan rosak. Betul ke tidak? Okey, siapa nak bagi jawapan? Solihin, boleh Solihin? Okey, silakan Solihin. Betul
Betul cikgu. Betul. Okey, betul. Okey, betul. Okey, jika bacaan 0 ohm, maknanya tiada halangan, maka fuse cartridge adalah dalam keadaan baik. Macam saya kata tadi, 0 ohm tiada halangan, arus boleh sampai ke sana. Baik. Okey, kita Okey. pergi. Boleh teruskan? Silakan cikgu. Okey. Kita pergi pada soalan seterusnya. Rajah menunjukkan kerja menguji laras suhu. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan langkah itu dalam ruang jawapan. Okey, langkah 6 telah diberikan. Okey. Jadi dekat sini ada 5 markah. Ini adalah soalan bahagian A. Okey, jadi ingat balik semula prosedur yang saya telah ajar tadi. Okey. Prosedur yang pertama, siapa nak bagi jawapan? Okey, Afiq Iskandar. Laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity cikgu. Okey, bagus. Okey, jelaskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Yang kedua? Okey, sekarang boleh sambung. Okey, Mizal. Okey, okey, silakan Mizal. Mizal. Laraskan suis pilihan kedudukan pada kedudukan O. Okey, betul. Okey, laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Yang ketiga? Askor boleh? Askor dululah. Okey. Boleh. Sentuhkan probe merah dan probe hitam dan laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan ohm. Okey, 0 ohm. betul. Okey, betul. Okey, sentuhkan probe merah dan probe hitam, laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan 0 ohm. Okey, Solihin, boleh bagi terus jawapan 4 dan 5? Sentuhkan probe merah dan probe hitam pada terminal laras suhu dalam suhu bilik. Okey. Itu jawapan yang keempat, betul? Perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Okey, betul. Okey, seterusnya adalah merendam berbuli perasa laras suhu ke dalam ais. Okey. Kenapa rendam dalam ais? Okey, kejap lagi saya sambung. Okey. Kita pergi kepada soalan contoh yang seterusnya. Okey, kalau nampak dekat sini ada litas skematik. Okey. Rajah menunjukkan litas skematik sistem kawalan unit penyamak udara tingkap yang mengalami masalah tidak sejuk. Okey, setelah diperiksa didapati pemampat tidak hidup walaupun kipas masih berfungsi. Okey, jadi kalau kita nampak dekat sini, kipas ini dalam keadaan baik. Tapi pemampat ni dalam keadaan rosak. Okey, jadi dekat sini berdasarkan situasi dalam rajah, lengkapkan senarai semak pemeriksaan komponen sistem kawalan bagi mengesan punca kerosakan. Okey. Jadi dekat sini kalau kita nampak, dekat situ dia dah bagi jawapan. Fuse dalam keadaan baik. Okey, pemampat pun dalam keadaan baik. Jadi dekat sini kalau kita nampak, arus elektrik akan bergerak daripada live, okey, kemudian dia akan pergi kepada sini. Okey, dia akan pergi kepada pemampat lah untuk pastikan pemampat menyejukkan ruang itu. Okey, tapi arus elektrik tak sampai dekat sini. Jadi apakah yang rosak dekat situ? Jadi Akmal nak bagi jawapan ke? Saya? Tak nak. Saya tahu jawapan dia, tapi mungkin kita bagi murid yang menjawab untuk soalan ni. Ada sesiapa nak jawab? Tadi cikgu ada bagi clue dah sebenarnya. Betul. Boleh siapa bagi jawapan kat saya? Okey, Mizal, silakan. Jawapan dia laras suhu. Okey, laras suhu betul. Okey, lagi? Satu lagi? Geganti beban lampau. Okey, geganti beban lampau. Okey, murid jangan lupa tandakan pada kedudukan rosak. Sebab kat sini kita ada 4 markah. Ada 1, 2, 3 dan 4. Oh, ya. Okey, kita terus ya. Okey. Okey, huraikan langkah kerja untuk mengesan kerosakan pada komponen sistem kawalan di A. Okey, dekat sini ada 2 komponen yang rosak. Okey, jadi dekat sini contoh kita ambil laras suhu. Okey, berbalik kepada komponen yang saya ajar tadi tu. Okey, prosedur kerja. Langkah yang pertama. Okey, balik-balik itulah yang kita kena pegang. Langkah yang pertama, siapa boleh bagi jawapan? Okey, Askor silakan. Laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan infinity ohm. Okey, betul. Okey, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Yang kedua? Okey, Mifzal. Okey, tak apa. Lepas ni Solihin Laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Okey, betul. Okey, laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Bagus, Mifzal. Seterusnya, Solihin. Sentuhkan probe merah dan probe hitam dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm. Okey, betul. Okey, sentuhkan probe merah dan probe hitam dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm. Okey, seterusnya.
Afiq Iskandar. Okey, Afiq Iskandar. Sentuhkan perut merah dan perut hitam pada laras suhu dalam kedudukan off, on dan berais. Okey. Okey, dekat sini sentuhkan perut merah dan perut hitam pada laras suhu dalam keadaan off, on dan berais. Okey, akhir sekali. Okey, Solihin. Perhatikan jarum dan ikutkan bacaan jika infinity rintangan terlalu besar. Ia menunjukkan ganti buah lampau tidak berfungsi dengan baik. Okey. Okey, perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Jika bacaan memenuhi 3 keadaan, laras suhu berada dalam keadaan baik. Okey, dekat sini ramai murid yang keliru dengan laras suhu sebenarnya. Okey, di sini saya dah simpulkan untuk kefahaman murid-murid. Okey, kalau kita nampak dekat sini keadaan, okey, ada 3 pengujian tadi kan? Satu keadaan off, keadaan on dan juga berais, betul? Okey. Jika laras suhu yang sihat, okey, dalam keadaan off, nilai meter pelbagai mesti infinity. Oh, mesti infinity ya? Ya, kenapa? Sebab laras suhu bila keadaan off, arus elektrik boleh lalu tak sebenarnya? Tidak boleh. Okey, tidak boleh. Okey, jadi kita mesti dapat bacaan infinity. Kalau kita dapat 0 ohm, maknanya Boleh. Maksudnya tak boleh lah juga. tak boleh lah. Jadi laras suhu tu sihat ke tak? Tak sihat. Okey. Jadi laras suhu tu dalam keadaan rosak. Okey, seterusnya dalam keadaan on. Okey, dalam keadaan on maksudnya suhu biasa, suhu bilik. Okey. Kita settingkan laras suhu tu kepada takat sejuk yang kita nak. Okey. Jadi dekat sini laras suhu dia ada berbuli perasa kan? Okey, dia rasa-rasa tak sampai lagi sejuk ni. Jadi sifat dia membenarkan arus elektrik lalu ke tak? Membenarkan, Okey, dia membenarkan arus elektrik lalu. Jadi dekat sini sepatutnya dapat nilai bacaan berapa? Dia membenarkan saya boleh lalu ke sana. Jadi berapa rintangan kita? Tu nak tahu berapa cikgu? Kosong lah. Kosong. Okey, 0 ohm. Okey, seterusnya dalam keadaan berais, maksudnya suhu di dalam bilik itu telah mencapai takat yang pengguna nak. Okey, contohnya kita dah settingkan 25 darjah Celsius kan? Okey, maksudnya dah capai tahap sejuk itu. Jadi nilai meter pelbagai mesti dapat berapa? Siapa boleh bagi jawapan? Okey, Askor. Berapa Askor? Infinity ko. Okey, infinity. Maksudnya nilai rintangan yang terlampau tinggi. Jadi, bila laras suhu dan nilai meter pelbagai memenuhi ketiga-tiga nilai ini, maka boleh kita bagi kesimpulan laras suhu dalam keadaan baik. Okey. Itu sahaja saya rasa. Baik. Alright. Terima kasih. Didik TV KPM